Salam sejahtera, selamat pagi. Yang dikasihi, yang berhormat Datuk Darrell Lai King, Timbalan Presiden Parti Warisan Sabah, Naib-Naib Presiden, Pengurusi Penganjur Datuk Aziz Jaman dan Timbalan beliau Justin, Setiausaha Agung, Bendahari, pimpinan Parti Warisan di semua peringkat yang saya tidak dapat sebut satu persatu, dan masyarakat daripada akar umbi yang datang dari dekat dan jauh. Terima kasih banyak. Terima kasih atas inisiatif kerjasama usaha bahagian penerangan Parti Warisan yang telah bertungkus lumus membolehkan kita dapat menjayakan majlis kita pada pagi ini. Alhamdulillah, pada kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnianya, dipanjangkan usia, diberi kekuatan kesihatan untuk membolehkan kita meneruskan perjuangan kita di bumi Sabah ini. Saya juga terharu melihat ramai yang datang pada hari ini tanpa perbelanjaan yang diberikan oleh jentera parti kita. Tahniah. Bukan setakat mereka sanggup datang dari jauh, daripada Long Pasir, daripada Banggi Kudat, dari semua pelosok yang ada seluruh Sabah pada hari ini. Bukan setakat itu, malahan kita tidak bagi baju-baju Parti Warisan. Mereka belanja sendiri dengan berbagai corak, tapi lambangnya sama, Parti Warisan. Selaku pimpinan Parti Warisan, saya amat menghargai pengorbanan tuan-tuan dan puan-puan. Selama ini kita dapat membesarkan sebuah parti yang dahulu dicaci dihina, diperkecilkan. Nah, hari ini menggerunkan bukan hanya bumi Sabah, bahkan juga negara Malaysia. Kita sedar dan tahu gelombang rakyat amat penting untuk melahirkan semangat perjuangan. Kerana ini merupakan satu perkara yang kita dapat lihat tamadun manusia. Bila mana umat itu dapat kita satukan, padukan bukan hanya suara dia, tapi juga tindak tanduk dia. Saya yakin apa juga rintangannya, apa juga halangannya, apa juga rintasan yang perlu dilalui, kita akan mampu untuk mengatasinya kalau kita mempunyai keyakinan ditokok tambah oleh semangat yang kental dalam jiwa umat di bumi Sabah ini. Pilihan raya ini cukup penting kepada kita. Rakyat Malaysia di Sabah, pilihan raya ini cukup penting kepada kita. Kita boleh mengubah landscape politik kita di Sabah, apatah lagi di negara Malaysia, untuk memastikan supaya apa yang bukan hanya terkandung dalam Perjanjian 63 yang wajib ditunaikan, tapi bukan juga itu, malahan jauh penting daripada itu, kita nak pastikan supaya kehidupan rakyat di Sabah akan dipimpin, dicorak warna oleh rakyat di Sabah untuk masa depan mereka ini. Kita tidak mahu kehidupan kita dicorak warna oleh nafsu. Bukan hanya untuk memilih kerajaan. Pilihan raya ini yang akan menentukan siapa kerajaan bukan Kuala Lumpur, tapi rakyat di Sabah ini yang akan menentukannya. Penting kepada kita supaya kesatuan, kepaduan jelas dalam pemikiran kita. Apa sebenarnya yang kita nak perjuangkan ini?
Apa yang sebenarnya yang kita nak tinggalkan kepada generasi kita. We must have clarity in our mind. We must have clarity in our direction. We must have clarity in our action. We must have clarity in our heart on how to achieve the struggle that we want for all the Sabahan. Pertama, kita perlu satukan umat Sabah. Sabah ini berlainan daripada tempat-tempat lain di bumi Malaysia. Kita semua tempat yang berbagai kaum, berbagai anutan agama, berbagai kebudayaan. Tadi baru kita nampak tarian-tarian. Ada tarian orangnya kukus, ada tarian orangnya murut, ada tarian berbagai kaum yang ada. Dicorak warnakan, tapi atas naungan rakyat Sabah kita wajib selamatkan Sabah ini. Lebih 60 tahun kita bernaung di sebuah negara yang kita bentuk bersama. Malaysia tidak akan wujud tanpa adanya Sabah. Malaysia tidak akan wujud kalau tidak ada Sarawak. Malaysia tidak akan terbentuk kalau tidak di Singapura. Malaysia wujud oleh kena gabungan wilayah North Borneo Sabah, wilayah Sarawak, wilayah Singapura yang ada. Percantuman ini dengan niat, tujuan, harapan yang begitu kental, jiwa pejuang-pejuang kita, Allahyarham Tun Mustafa, Allahyarham Tun Puat, J. Sundang, Temanggung juga, dan banyak pimpinan-pimpinan lain, Lee Kuan Yew, untuk ingin melihat supaya kita dapat melahirkan sebuah negara yang bukan hanya atas naungan berpadu, bersatu, naungan maju jaya semata-mata. Tapi kita ingin supaya melihat anak kita di peringkat akar umbi bukan hanya menikmati, merasai apa yang berlaku dalam kehidupan mereka pada setiap hari. Kebimbangan saya semenjak kita mencapai kemerdekaan, bayangkan keadaan kita di bumi Sabah ini. Sebuah wilayah yang kaya dengan sumber alamnya. Bukan hanya ada emas di Tawau, tapi hilang tidak tahu ke mana. Bukan hanya kayu balak yang ada di Kelabakan, tapi mereka agi-agikan sampai 100 tahun kepada syarikat-syarikat yang ada. Bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, tapi 100 tahun mereka bagi daripada 2018 hingga 2118. Saya ada fakta dia, saya ada dokumen dia. Ini bukan satu fitnah, tapi kita perlu melihat keadaan ini. Di mana tanah yang diberikan kepada Yayasan Sabah 1,5 juta hektar. Tujuan dia kita letakkan tanah itu, seluas itu, supaya dapat kekayaan kepada satu badan dinamakan Trust Foundation Yayasan Sabah, supaya membolehkan anak-anak kita yang datang dari kampung bukan hanya mempunyai kasut, bukan hanya mempunyai baju, bukan hanya mempunyai beg, bukan hanya mempunyai buku, membolehkan mereka untuk berjalan masuk ke sekolah. Tapi hari ini kita dapat melihat bagaimana anak kita. Ada sekolah yang masih berpapan. Ada sekolah yang tidak ada bekalan elektrik. Ada sekolah yang tidak ada air. Ada sekolah ada tandas tapi tidak ada airnya. Ada sekolah yang tidak mempunyai guru yang cekap. Ada komputer tapi tidak ada elektriknya. Ada tabletnya tapi tidak ada konektiviti. Kemana kesedaran yang harus kita bangkitkan? Kita boleh melaungkan keadaan rosak jalan. Kita boleh bangkitkan keadaan air tidak ada. Kita boleh bangkitkan elektrik padam-padam. Kita boleh bangkitkan peluang pekerjaan tidak ada. Laungan setakat mulut tidak akan boleh menjayakan kejayaan mengubah kehidupan umat di bumi Sabah ini. Maka penting bagi kita, pilihan raya ini cukup penting. Wajib bagi kita untuk mengambil kuasa ditadbir oleh Parti Warisan Sabah ini.
Nobody will give you the power. Tidak akan mana-mana pihak akan bagi kuasa kepada kita. Kita mesti ambil kuasa ini. Yang memberikannya bukan Kuala Lumpur. Yang memberikannya bukan parti. Yang menentukan siapa berkuasa di Sabah ialah rakyat Sabah yang boleh mengundi di bumi Sabah ini. Jangan ulangi kesilapan saya silap. Mantan naib presiden UMNO dipakai naib presiden UMNO. Saya laungkan, saya bangkit di berbagai landasan, bukan hanya di PWTC, bukan hanya di kabinet, sehingga saya ditahan, sehingga saya direman, sehingga saya dipitnah mencuri 1,5 bilion ringgit. Apa ada 50 juta di bank saya? Saya maklumkan kepada mereka, kalau jumpa jangan cakap 50 juta, bagi dengan saya 30 juta, berapa juta, bagi maklum saya pun mau duit itu. Tidak jumpa duit 50 juta di bank saya. Tidak jumpa duit 50 juta di rumah saya. Tapi dipakaikan saya baju orange, dicaci, dihina, tidur di lantai saya. Pasal itu, kita bangkit hari ini, lahirkan satu parti, bukan atas landasan kita mau beli YB. Kita mau jadi ketua menteri. Kita mau kereta ninja. Kita mau rumah banglo yang besar. Tapi kita lahirkan parti warisan untuk membela rakyat Sabah dan hak Sabah ini. Kemana hak kita? Kemana hak Sabah ini? Dari airnya, dari bakalan elektriknya, dari jalan rayanya, dari kayu balaknya, dari sekolahnya, dari hospitalnya, kemana bumi Sabah ini? Malahan hari ini mau bubar dewan pun. Bayangkan, campur tangan Kuala Lumpur cukup ketara kelihatan sehingga mereka tidak mampu untuk menyatakan tarik bila bubar dewan. There's no more surprises. Tidak ada lagi kejutan bubar dewan kerana waktunya sudah bulan ini dan juga waktunya sudah sampai dewan secara otomatik terbubar ini. Tidak ada lagi kejutan, no more surprises for the Malaysian. Keluar berita di Singapura, keluar berita di Kuala Lumpur, election is coming. It's no longer election is coming, election is now di bumi Sabah ini. Pasal apa? Lama sangat berunding. Pasal apa rundingannya? Pasal mau kursi. Parti ini mau 20. Parti ini 30. Parti ini mau 40. Runding kursi. Mereka menghadap dengan Perdana Menteri, mau runding kursi. Waktu warisan kerajaan, kita tidak runding dengan Kuala Lumpur. Mereka datang minta dengan warisan. This is our right. Ini hak kita. Ini kursi kita. Mereka sudah banyak kursi di Perlis, di Kedah, di Perak, di Terengganu, di Kelantan. Hampir 500 kursi adun di wilayah persekutuan di Semenanjung itu. Masakan kursi yang kiannya kita punya 73 mau kongsi-kongsi lagi. Bila lagi rakyat Sabah ini insaf dan sedar. Hari ini mereka berunding tidak selesai. Kononnya tidak selesai mau keluar. Lepas pilihan raya boleh balik bergabung. Apa orang Sabah ini tidak nampak ke? Apa orang Sabah ini tidak dengar ke? Kemana keadaan bumi kita? Saya harap pilihan raya kali ini pimpinan orang Sabah seumpama ini tolak mereka dalam pilihan raya kali ini. Bergabung. Hari ini runding kursi. Lepas pilihan raya runding menteri. Mau logo masing-masing. Perlembagaan Malaysia
Parti boleh lompat, tapi ahlinya tidak boleh lompat. Pasal itu mau berunding supaya bertanding atas logo sendiri. Besok dapat kursi, lompat lagi. Saya akan suarakan di parlimen kelak nanti. Sudah sampai ketika dia jangan tunggu reform. Kita perlu tambah baik akta anti lompat di negara Malaysia ini. Parti warisan perlembagaan dia jelas. Siapa ahli yang tidak ikut dengan parti, mereka perlu kosongkan kursi mereka. Itu termaktub dalam perlembagaan parti warisan. Pilihan raya kali ini, kita akan tanda tangan setiap calon yang kita letak. Kalau mereka melompat, mereka akan bayar 10 juta kontrak kepada parti. Penting kepada kita untuk menentukan hala tuju kita. Bukan tujuan kita untuk mengekalkan kita berkuasa. Dahulu kita jadi kerajaan. Orang kita melompat dibeli. Saya waktu itu ketua menteri. Saya boleh tanya kepada orang-orang melompat. Dari mana mereka datang? Atas sedikit warisan mereka menang. Berapa duit yang dibagi oleh orang? 1 juta? Saya boleh panggil Tauki bagi dia 3 juta. Kalau mau kekal jawatan. Apa yang dorang bagi? Menteri, jauh-jauh kau letak jawatan. Bagi jawatanmu sama dorang supaya jangan melompat. Tidak cukup Jun Wong kau letak jawatan. Bagi dengan dorang. Boleh saya lakukan. Bukan saya tidak ada pemikiran yang membolehkan kita kekal sebagai kerajaan dan ketua menteri. Tapi apa artinya ketua menteri? Saya membimbing orang Sabah duduk kekal menjadi kerajaan atas nilai, culture, budaya. Kita rasuahkan orang kita ini. Ini kebudayaan yang kita ingin lahirkan. Pasal itu pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi petunjuk kepada umat. Rupa-rupanya Sia Jiji kekal jadi ketua menteri. Ada mineral ditanda tangan keluar video sampai 9 orang. Ada yang cakap tidak cukup. Ada yang cakap bagi untuk parti. Ada yang cakap sudah dapat 3 juta mau 10 juta. Ada yang cakap lailo, diam-diam tapi sudah dapat. Takkan rakyat Sabah ini tidak malu? Takkan rakyat Sabah tidak insaf? You have a leader like this, they are there to fight for you to become minister, to become YB at the expenses, corrupted practices in this country. Masa warisan perintah. 26 bulan. 20 bulan kita kerajaan. Ada kes rasuah kami? Saya ambil tanah beribu ekar. Ada kes saya minta sama Mahathir, Pen Borneo. Ada saya minta dengan Guaneng, you give this project. Datang berapa bilion dari Kuala Lumpur. Pasal apa? Kita insaf dan tahu, sedar. Bukan saya tidak boleh minta Pen Borneo dari Mahathir. 2 kali saya bantu dia menjadi Perdana Menteri. 1 Pen Borneo 1 billion. Kalau 2 Pen Borneo 2 billion. Untuk parti warisan bukan tidak boleh. Saya boleh minta. Tapi saya sedar dan tahu sebagai orang lama 30 tahun saya berkhidmat di Kuala Lumpur. Saya tahu akal mereka. Saya tahu apa yang mereka boleh buat. Pasal itu saya tidak mau kaki saya diikat. Pasal itu saya tidak mau suara saya ditutup. Suara ini, kaki ini orang Sabah punya. Suara orang Sabah. Kamu Atme bertungkus lumus kita dalam menjayakan usaha hari ini parti yang kecil, dicaci, dihina, berbagai tomahan yang ada, tapi kental jiwa kita. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan setakat dicaci, dihina, sampai kita digertak, mau ditangkap, mau disiasat. Hadirin yang dihormati sekalian, saya sudah nyatakan dengan istri saya, Kamwat Me, saya sanggup mati untuk memperjuangkan hak Sabah dan bumi Sabah ini.
It's okay. No. It's okay. Hadirin yang dihormati sekalian, saya berharap pilihan raya kali ini akan membolehkan kita dapat mencorak warna kehidupan rakyat kita di bumi Sabah ini. Jangan hanya bergantung dengan slogan semata-mata. Datuk Aziz tadi pun sebut sudah. Bayangkan keadaan yang berlaku di bumi Sabah ini. Apa yang berlaku dalam bumi Sabah ini, Sabah Maju Jaya. Atas naungan Sabah Maju Jaya, atas naungan rumah kita, kita jaga. Apa JRS AJJ tidak tahu kau? Kau mau jaga rumah-rumah orang-orang Sabah, di dapur pun tidak ada air itu. Apa mau jaga rumah kita, di dapur tidak ada elektrik itu. Apa mau jaga rumah kita, ada rumah yang tidak berbantal itu. Jangan kita dihidupkan dengan slogan Sabah Maju Jaya, jaga rumah kita. Kali ini kita tumbangkan GRS, Pakatan Harapan, parti-parti Perikatan Nasional yang ada. Tolak semua parti. Bukan hanya parti yang rasuah, parti dari Kuala Lumpur. Pastikan tolak dari bumi Sabah ini. Boleh. Saya berharap usaha murni ini akan dapat kita jayakan. Tapi dalam usaha kita menjayakan, perlu kita lahirkan corak warna kepimpinan yang ada di bumi Sabah ini. Apa yang kita nakkan? Kita nakkan supaya kerajaan yang bersih, clean government. Jangan rasuah, kerajaan yang rasuah. Karena rasuah inilah yang merosakkan masa depan anak-anak kita. Apa orang Sabah lupa kah? Beberapa tahun dahulu, jabatan air terjumpa duit di jabatan air. Beratus juta duit di jabatan air. Air tidak ada, tapi duit ada. Emas tertangkap di lapangan terbang Tawau. Berapa kilo emas itu? Berapa kg emas itu? Emas yang didapati dari bumi Sabah ini. Ditangkap, tapi lepas itu cash tidak ada. Hilang. Emasnya hilang, airnya hilang, elektriknya hilang. We want a clean government. Kita mau besok warisan, mesti kerajaan yang bersih. Jangan ada besok YYB yang kita calonkan, jangan perkayakan diri. Saya selaku Presiden Parti pastikan rakyat kita mesti menjadi keutamaan kita. Saya tidak mau nanti besok YB baru 1 tahun sudah ada banglo di Kota Kinabalu. Jangan besok kita ada YB di Kudak. Sudah ada ninja kingnya. Tidak sampai 1 tahun. I want to make sure no luxuries for you all. You want to serve the people, serve with me. For the people, not to serve you. Masih very clear. Saya tidak mau nanti jangan hanya laungan. Ada YB yang tidak cukup makan. YB tidak cukup makan. Belanjawan gitu. Tahun ini saja 6,47 bilion duit yang ada. Ini belanjawan negeri Sabah. Siapa yang buat? GRS, AJJ, Masidi. 6,7 bilion di sini duit. Kemana duitnya ini? Setiap tahun berbilion duit belanja di Sabah. Projek untuk jalan saja di sini. Belanja tahun lalu 350 juta.
Tahun ini meningkat 500 juta untuk jalan. Grant bantuan dari Kuala Lumpur 650 juta, hampir 1 bilion untuk baik jalan di Sabah ini. Tapi jalan masih berlubang ini. We want a clean government. Kita nakkan kerajaan yang cekap. Besok warisan jadi kerajaan, saya akan semak. Saya akan jalan ke jalan raya sampai ke Beluran, sampai ke Tulupin, sampai ke Sendakan, sampai ke Kinabatangan. Saya akan jalan sampai ke Sipitang dan saya akan cek kontraktor syarikat mana yang buat jalan ini. Mereka gagal, saya akan tamatkan syarikat ini. Pasal apa kita tidak tamatkan? Mereka sepatutnya melaksanakan jalan sampai berbilion duit di sini. Tapi duit pun belanja. Sabah maju jaya. Laungan dia. Beli kereta berjuta menteri-menterinya. Dahulu kita kerajaan saya tidak beli kereta yang murah saja. Menteri-menteri. Buat apa kita mau belanja kereta yang mahal? Gunakan duit itu berjuta untuk baik jalan. Kalau jalannya baik, bukan si Jiji yang merasa, bukan bodyguardnya yang rasa, bukan drivernya yang rasa, rakyat 4 juta yang akan merasa kalau jalan itu baik. Takkan kita tidak sedar dan tahu? Datang ke Tawau, datang ke Kota Kinabalu, baju merah, baju biru. Sampai bila rakyat Sabah ini insaf dan sedar ini? Dalam belanjawan ini, Kementerian Keuangan hanya meletakkan 5 juta saja pembangunan. Semak ini. Saya sudah bahaskan depan Masjid Manjun yang ada. Bayangkan keadaan yang berlaku. Besok kita mau pastikan setiap bilion duit yang kita belanjakan manfaatnya kepada rakyat, priority kepada rakyat di bumi Sabah ini. Kita nakkan kerajaan yang cekap, bukan setakat bersih, tapi kerajaan yang cekap, boleh buat kerja, mempunyai kebolehan. Jangan hanya kerajaannya lantik syarikat untuk selesaikan masalah jalan, masalah air, masalah elektrik yang ada. Besok kita jadi kerajaan, keutamaan duit yang kita akan gunakan untuk membina prasarana di bumi Sabah. Elektrik, jalan raya, bekalan air dan perkara-perkara yang lain kepentingan rakyat yang ada. Masalah air di Sabah, saya akan selesaikan tidak sampai 1 tahun. Within a year. Dalam jangka masa 1 tahun saya akan selesaikan masalah air ini. Bukan 1 hari. Bukan 1 bulan. Dalam jangka masa 1 tahun saya akan selesaikan masalah air di Sabah. Di Tawau ini. Masalah water treatment. Tidak ada masalah dia. Water treatment kita boleh bekalkan air yang dirawat. Saya akan tambahkan keupayaan kita mengeluarkan air di Tawau, di Sendakan, di Kota Kinabalu dengan water yang terawat yang boleh diminum. Masalah yang besar, distribution, bekalan, pengagihan dia. Bayangkan hari ini ada air di Sabah, ada air di Tawau, tapi tidak boleh dapat di jabatan air. Tapi ada lori yang membawa air di merata tempat dijual oleh lori-lori ini. Betul tak? Siapa yang jual air? Saya akan cek. Besok kerajaan kalau ada saya dapati mana syarikat beli air dari jabatan air jual air, saya akan siasat sedalam-dalamnya. We must improve. Untuk kepentingan rakyat. We must have a clean government. We must have capable government. Kerajaan yang able. Dan di samping itu, kita nakkan supaya kerajaan yang amanah, trustworthy.
Jangan ada tanah di bumi Sabah, orang kampung minta tanah, tapi syarikat boleh dapat beratus juta tanah rakyat untuk buat rumah, 5 ekar pun tidak dapat. Kemana orang Sabah ini? Dalam jangka masa 20 bulan kita kerajaan, saya bagi geran tanah di Tambunan, 480 geran tanah. Saya bagi geran tanah, itu depan Sipairin itu. Depan Tun Richard Melanjun. Saya bagi geran tanah di Keningau, 2.800 geran tanah. InsyaAllah kita perintah, saya akan pastikan anak-anak kita di Kelabakan, di Sibatik, di Tawau, geran tanah yang boleh mampu kerajaan bagi kepada rakyat yang ada. Bukan hanya di sini, di pedalaman. Besok saya akan jalan lagi ke Suk sampai ke Keningau, dan kita akan pastikan Batu Empat ni sudah banyak yang mengumum perkampungan sana kampung. Pilihan raya datang bukan hanya Batu Empat, sampai Jambatan Labuan pun mau dibina. Cakap saja. Sampai bila kita diberi dengan cakap. Dan saya nakkan supaya kerajaan warisan mesti trustworthy. Amanah. Jangan tidak amanah. Jangan lupa dalam kita memimpin, memerintah umat, mungkin manusia tidak nampak. Allah Subhanahu Wa Taala nampak apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Hadirin yang dihormati sekalian, saya berharap pilihan raya kali ini satukan, padukan jiwa kita. Dan saya yakin saya tidak pernah nampak dalam gelanggang politik 36 tahun saya berkecimpung ini. Kali ini saya yakin kalau kita mampu menyatukan rakyat di bumi Sabah ini, warisan can be the next government in Sabah. Boleh? Boleh cakap, boleh. Tapi saya bimbang datang duit tidak boleh. Warisan tidak punya banyak duit. Pilihan raya ini kita tidak ambur duit masuk rumah-rumah kamu itu. Kita tidak akan datang ke Sibatik, tidak akan datang ke Merutai, tidak akan datang ke kampung-kampung di pelosok negeri Sabah. Musim kamu tidak ada air. Musim kamu tidak ada elektrik. Musim sekolah kamu berpapan. Musim jalan raya kamu berlubang. Ada si Zahid datang? Ada Anwar Ibrahim datang? Ada Mat Sabu datang? Datang, tapi kempen menyelesaikan tidak. Sepanjang mereka datang, semua salah Datuk Sapi. Tidak ada air, salah Datuk Sapi. Pasal apa? Oh, kita menamatkan syarikat yang kita belanja setiap tahun 180 juta. Buat kerja pun tidak buat kerja. Kenapa saya tidak tamatkan? Lopsided agreement. Saya minta peguam siasat. AG, kalau jelas bahawa syarikat ini tidak berfungsi dengan baik, tamatkan mereka. Pasal itu kita tamatkan syarikat. Dan saya dipahamkan syarikat yang sama, anak syarikatnya Sia Jiji lantik juga balik untuk membekalkan air yang ada. Kenapa bayar 300 juta? Kalau anak syarikat yang mereka miliki juga dilantiknya. Kalau benar perkara ini berlaku, saya akan ambil tindakan terhadap perkara ini. Masa warisan kerajaan. Ada bunyi tidak ada air seumpama yang berlaku hari ini? Tidak bunyi. Oh, salah Datuk Sapi, jalan berlubang. Pasal apa? Menteri Luar Bandar. Sekarang Menteri Luar Bandar Datuk Zahid Hamidi, timbalan Perdana Menteri. Berapa tahun dia jadi Menteri Luar Bandar? Salah Datuk Sapi. Macam saya lah buat luar bandar semua di satu Malaysia ini. Kenapa kita disalahkan?
bekalan elektrik yang ada. Saya akan pastikan long term solution, penyelesaian jangka panjang untuk bekalan elektrik. Saya akan buat dam di Segamat River. Dan itu akan menyelesaikan masalah air, menyelesaikan masalah elektrik, hidrogen yang ada, yang boleh kita bekalkan kepada bumi Sabah. Itu long term. Short term, saya sudah beritahu tadi bagaimana untuk air kita selesaikan dalam jangka masa setahun. Ini bukan janji kosong. Pasal saya tahu, treatment is one bab yang kita tidak ada masalah. Cuma masalah dia distribution dia. Pengagihan. Air ada. Di Sabah ini sampai banjir Sabah ini. Hujan turun, but you don't treat the water. You don't capture yang ada. We must widen. We must increase the capacity of the dam yang ada. Ya. Buat apa kita tidak boleh selesaikan? Ada 6 bilion lebih duit kita. Kita tidak belanja untuk mengatasi masalah air. Saya akan lebih fokus untuk mengatasi masalah ini untuk kepentingan rakyat yang ada. Long term bakaran elektrik. Dalam jangka masa pendek kita akan gunakan solar. Pasal kita tahu walaupun Sabah ini ada land below the wind. Satu tempat yang di bawah awan. Mungkin tidak ada matahari. Tapi ada musimnya matahari akan datang. Bulan ini, bulan akan datang, musimnya banjir. Akan datang musim panas. Dan kebakaran akan berlaku. Musim panas itu kita pastikan mesti kita reserve untuk solar bekalan elektrik di bumi Sabah ini. We must have that. Bukan kita tidak ada pemikiran. Mungkin kami tidak banyak duit tapi otak kami tidak kecil. Walaupun badannya kecil tapi otaknya tidak kecil. Saya yakin beri ruang dengan kita selaku kerajaan di bumi Sabah. 20 bulan saja kami jadi kerajaan. Lockdown, perintah berkurung yang ada. Bayangkan musim lockdown perintah berkurung. Kemana orang Sabah ini? Kontraktor tidak boleh jalan. Tapi saya tahu selaku pemimpin, apa yang penting kepada saya? Sebagai seorang insan manusia yang dinamakan Ketua Menteri Sabah. Saya perlu selamatkan umat jamaah di belakang saya. Belanja duit saya untuk makanan 600 juta 50. Saya bagi makanan di seluruh kampung-kampung kena kedai ditutup. Bukan hanya di Sabah, di Sarawak, di Semenanjung, di mana orang Sabah berada. Hampir 100 ringgit bakul makanan kita edarkan ke kampung-kampung bagi dengan umat di Sabah. Bukan setakat makanan, 600 juta. Kita beli vaksin dari China. Saya tidak tunggu KJ, Kementerian Kesehatan waktu itu untuk membeli ubat. Pasal kita mau selamatkan rakyat Sabah ini. Vaksin kita beli. Kita beli mask bagi dengan all the frontliners. Sekolah, tentera, polis, bomba. Di mana frontliners supaya muka mereka, hidung mereka tidak terjangkit dengan COVID itu. Ya. Bayangkan keadaan waktu itu bukan mudah. Orang tidak boleh berjalan. Saya bagi pinjam dengan AirAsia. Penerbangan satu. 300 juta saya bagi pinjam. 300 juta saya bagi pinjam dengan Tony Fernandes. Masih hidup si Tony itu. Dan saya letak syarat kepada dia. 5 kapal terbang. Kalau kau tidak bayar, Sabah Air akan ambil alih. Kalau kau tidak mau bayar, saya akan ambil alih dan letak kepada Sabah Air. Saya letak syarat. AirAsia mesti lantik anak-anak Sabah menjadi stewardess, pilot, engineer di Tawau, di Sandakan, di Kota Kinabalu, anak-anak Sabah bekerja. Saya tidak mau anak-anak yang lain kerja daripada jauh. I want to provide jobs to all the Sabahan. Tony, make sure, pilot. Berapa orang sudah anak-anak Sabah yang jadi pilot Sabah AirAsia? Berapa orang sudah anak-anak Sabah yang bekerja menjadi stewardess? Yang kerja di Tawau engineer itu siapa itu? Anak-anak Tawau itu, anak-anak Sandakan di Sandakan, anak Kota Kinabalu itu.
Lebih mulia kita selaku pemimpin bagi pinjam duit kepada satu syarikat, lepas itu anak kita dapat kerja 2.000 tiap-tiap bulan. Daripada saya selaku ketua menteri dapat komisen 20 juta, baik rakyat saya yang menikmatinya daripada kadang-kadang itu berpikir selaku ketua menteri, tapi jauh baik bagi anak kita dapat 2.000 tiap-tiap bulan daripada saya dapat komisen. Asia tidak ada kes rasuah yang kita letakkan ini. Saya letak syarat dengan Tony Fernandes. Bawa pelancong datang ke Sabah. Saya tidak mau pelancong datang dari China, dari Jepun, dari Korea, singgah di KLIA. Saya mau penerbangan direct sampai ke Tawau, sampai ke Sandakan, sampai ke Kota Kinabalu. Hari ini pelancong yang datang makan ikan, siapa yang tangkap ikan? Orang Sabah itu. Siapa yang tanam sayur di Ranau itu? Orang Sabah itu. Pasal pelancong makan sayur, makan ikan. A leader, don't think of your selfishness. Pasal itu saya beritahu, jangan besok hanya Ninja Turtle yang duduk ketua menteri bodyguard dengan driver dia rasa sedap. Pasal keritanya harganya 1 juta. Tapi rakyat jalan di jalan yang berlubang, macam Datuk Aziz cakap, pinggangnya sakit. Jangan kita selaku pemimpin tidak rasa apa yang rakyat rasa. Kita menggubah dasar bukan daripada atas sampai ke bawah. Apa juga perancangan kerajaan warisan akan datang, dia akan berdasarkan dengan apa kehendak rakyat di peringkat bawah dan kita akan menggubah dasar-dasar yang ada. Tidak mau pembaziran, kita tidak mau ketirisan. Beli laptop, beli komputer, elektrik tidak ada. Beli komputer, connectivity tidak ada. Pembaziran yang ada, ketirisan yang ada. Kasih baik dulu bahkan elektrik di sekolah-sekolah. Kasih baik dulu tandas-tandas supaya ada. Jangan belanja beratus juta untuk tandas, tapi air tidak ada. Hari ini di Sabah, di Kota Kinabalu, bukan di Merutai, bukan di Sipatik. Hotel tidak ada air di Kota Kinabalu itu. Pelancong sudah komplain. Pelancong ada di antara mereka balik kepada negara mereka. Pasal itu ini petunjuk Tuhan kepada umat. Tolak parti GRS dan gabungan mereka ini. Parti GRS yang ada dan gabungan-gabungan mereka ini. Ini parti bukannya gabungan rakyat. Warisan kita bertanding bukan solo. Kita bergabung dengan rakyat di Sabah ini. Berkali saya jelaskan. Pasal apa kita mau bergabung dengan rakyat? Kita mau mendengar suara rakyat. Karena rakyat yang menjadi kita kerajaan. Bukan parti. Yang menjadikan kita kerajaan, yang mengundi kita. Yang mengundi kita rakyat di bumi Sabah ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya berharap masa kita singkat pilihan raya sudah ada ini. Ya? Jangan besok nanti yang saya bimbang itu datang dengan mungkin 100 ringgit, mungkin 200 ringgit. Kau ambil, aku takut kau ambil. Kalau kau ambil 100 tidak apa. Kalau kau dibagi 1.000, pikiranmu berpusing itu. Kalau tidak kuat imannya, betul kan? Pasal itu penting dengan kita. Pastikan, kentalkan jiwa. Kali ini, pasal itu Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan, wajib untuk umat berpuasa. Bukan hanya bagi Islam, Kristian pun ada puasa dia. Pasal apa berpuasa? Bukan hanya tahan makan, tahan nafsunya biasa pada kali ini. Kita bertungkus lumus. Mungkin kita tidak dibagi duit oleh Datuk Sapi. Jangan pula nanti bendera tidak boleh naik pasal tidak ada duit. Boleh naik kan? Jangan setakat bendera. Jangan setakat bajunya. Tapi jauh penting undinya itu.
Saya minta supaya masyarakat yang ada di Bumi Sabah, kalau hari mengundi datang bila-bila waktu, sama ada musim cuti, tahankan cuti itu sementara satu ketika dalam 1 tahun ini. Don't go for holiday. Duduk di Sabah, turun mengundi dalam pilihan raya pada kali ini. Bayangkan kawan kita ini boleh datang kemari dengan bertongkat. Tanpa ada pun masalah, dia sanggup turun bertongkat, bersuara, tunjukkan kepada umat, saya mampu jalan untuk memberi sokongan parti warisan. Besok tunjukkan kita mampu untuk turun mengundi, pastikan warisan jadi kerajaan. Boleh? Hadirin yang dirahmati sekalian, seumpama apa yang saya katakan, perlunya kita semua umat, tidak kira bangsa, tidak kira agama, jangan kira bangsa-bangsa. Di negara Arab itu, Arab semua itu. Pasal agamanya berbeza kononnya, tapi bunuh antara satu dengan yang lain. Hamas, Syiah, Sunni, satu agama. Orang Islam menonton saja itu. Dibunuh orang itu. Pasal agama, pasal bangsa itu. Pasal ini mazhabnya lain, itu mazhabnya lain. Seumpama orang Kristian, ada Katolik, ada Protestannya itu. Ya. Saya berharap agar penting kepada kita, jangan oleh kena ada perpecahan oleh kerana kaumnya. Ya. Kita adalah orang Sabah ini. Masa saya ketua menteri, masa kita kerajaan, berulang kali saya nyatakan, yang bagi sijil, iktiraf sijil, sekolah Cina, parti warisan, bukan DAP, bukan Pulau Pinang, bukan Selangor, tapi Bumi Sabah ini. Tanpa cuti Christmas. Bukan Congkakiat. Bukan Yang Tekli sudah ketua menteri. Bukan si Dompok. Bukan si Pairin. Yang bagi 1 hari cuti Christmas kepada orang Kristian, warisan. Bukan hilang Islam saya. Saya ketua menteri Sabah. Mananya rakyat Sabah bukan hanya orang Islam, ada Kristian yang mengundi warisan, Kristian juga. Masakan bila pilihan raya kamu mau undi, lepas pilihan raya tidak bantu mereka. Betul gak? Pecah-pecah apa kita pasal agama, pasal bangsa? Kucing di rumah saya bagi makan. Bukan pandai cakap Melayu kucing itu. Makhluk Tuhan. Ayam di rumah kasih makan. Bukan boleh datang mengundi ayam itu, tapi kita bantu mereka makan itu. Kadang-kadang saya balik ke Sempurna, sampai jam 1 pagi saya di Sempurna itu. Ada orang cakap, Datuk Seri, kenapa lah kau layan sampai jam 1 pagi? Bukan boleh mengundi itu. Bagi duit sikit RM30, bagi RM50. Apa dorang pikir saya ni mau beramal, tunggu saja mau dapat undi kan? Walaupun mereka tidak dapat mengundi, ini makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang perlukan. Saya bagi RM50, saya bagi RM30, beli beras anaknya di rumahnya itu, mereka mampu untuk membantu anak-anak mereka ini. Apa kalau orang Gaza kita boleh bantu 100 juta, orang di sini tidak boleh kita bantu, walaupun dia tidak ada IC, tidak ada pasportnya. Dia ada merupakan pekerja yang tangkap ikan, saya makan ikan itu. Betul kan? Ada yang tanam sayur, saya makan sayurnya itu. Takkan kita perlukan orang-orang pekerja-pekerja untuk membantu kita di masa akan datang itu. Kita akan lahirkan Kementerian Pendidikan. Dan bila Kementerian Pendidikan kita lahirkan, saya sudah bagi maklum dengan timbalan Presiden. Pastikan Yayasan Sabah mesti cukup duitnya. Mana concession kayu-kayu balak yang kita bagi, diurus baik di bawah naungan Yayasan Sabah. Bentawasan, Sabah Sopwood,
Saya mau hasil syarikat-syarikat ini masuk kepada Yayasan Sabah, dan bila cukup duit, kita akan bagi beasiswa percuma kepada anak-anak kita. Kita akan wujudkan Kementerian Pelajaran, dan saya akan buka satu college untuk mengeluarkan engineer, skill workers, pekerja yang mahir seperti engineer. Ya, tidak bergantung dengan UMS, tidak bergantung dengan Universiti Malaya, tapi kita akan wujudkan satu landasan supaya kita dapat lahirkan engineer dalam lingkungan mungkin 50,000 anak-anak Sabah. Kena kita perlukan yang mahir buat jalan, buat jambatan, bekalan air, bekalan elektrik. Kita tidak boleh bergantung dengan hanya syarikat dari China bawa engineer dia. Di China, mereka mempunyai pekerja yang cukup banyak, cukup baik. Datuk, kami perlu hub universiti. Ya. Kurang-kurangnya hub universiti Pantai Timur. Ya. Kita akan agigan, pastikan. Saya disudar-suarakan dengan Dr. Zamri. Tapi dengar saja, tidak buat. Di Tawau, di Ladatu, di Sempurna, di Kunak, tidak ada universiti. Apa yang dia suarakan? Supaya kita pastikan besok kerajaan, kita mesti pastikan salah satu di Pantai Timur mesti ada cabangan dia. Jangan bimbang sangat. Ingat cakap saya ni, saya ini haji, saya mau masuk surga ini. Ya. Bukan saya mau janji, saya jarang janji kalau saya tidak tunai itu. Kita sudah pastikan, tapi keutamaan di antara technical colleges yang ada, we must be able to produce engineers, technician. Macam mana saya si Munira ini. Ini Munira ini, engineer ini. Timbalan menteri dahulu ini. Boleh kita lahirkan. Anak saya si Ajis ini, engineer juga ini. Ya, dari Hawaii dia. Kita boleh lahirkan. Kita mesti pastikan supaya kita ramaikan anak-anak yang mempunyai kebolehan. Di samping itu, kita mesti pastikan keluarkan sebanyak mungkin pakar-pakar doktor. Dulu saya bagi pentukan dengan UMS, tidak cukup. Kita kena lahirkan. Tidak cukup ada doktor yang diantar di Sibati, tidak ada doktor itu. Betul kan? Mau diubat, naik perahu sampai ke Tawau. Kalau di Sempurna dahulu, di Pulau Bumbung, tidak ada doktor. Diantar pergi Sempurna, mau beranak di atas perahu, sudah bersalin dia. Kemana ini? 60 tahun ini. Pasal itu saya beritahu, we must lahirkan Kementerian Kesihatan untuk membolehkan supaya kita boleh melahirkan, membantu orang-orang kita jangan hanya di Kota Kinabalu sakit jantung kena bawa pergi KK. Kerajaan Sabah akan wujudkan satu hospital yang boleh dimiliki oleh Kerajaan Negeri Sabah, bukan Queen Elizabeth Hospital yang ada. Kalau Kuala Lumpur, Selangor boleh wujudkan KPJ, boleh wujudkan pantai hospitalnya, kenapa Sabah tidak boleh wujudkan atas naungan Kerajaan Negeri Sabah yang ada? Tapi kita mesti pastikan bukan hanya pakar doktornya, kita keluarkan ubat generik. Ubat generik. Yang sekarang ubat di Tawau ini, ubat disendakan, ada generic medicine. Panadol yang kita beli, di mana dikeluarkan? Di Melaka. Di mana dikeluarkan? Negeri Sembilan. Di mana orang keluarkan? Di Selangor. Kenapa Selangor? Kenapa Negeri Sembilan boleh keluarkan ubat untuk kita makan di Sabah ini? Besok kerajaan saya mau keluarkan ubat di Sabah sendiri. Kilang dia. We set up kilang. Kalau ada kilang buat ubat, yang dapat ubat murah, orang Sabah tidak perlu belanja pengangkutannya. Yang dapat ubat orang Sabah, kilangnya ada, anak kita ada kerjanya, tidak perlu berlari pergi Kuala Lumpur cari kerja. Jobs opportunity, poverty level, cost of living. Kita tidak mau cost of living di Sabah cukup tinggi. Pasal apa? Tisu paper pun kita beli daripada Kuala Lumpur. Kenapa tisu paper tidak kita boleh beli? Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin yang dihormati sekalian, saya berharap
Siang malam saya kerja ini. Semalam habis jam 12 lebih, 13 dengan 200 orang pensyarah universiti, 6 universiti. Saya peringatkan, saya berjumpa dengan pelajar-pelajar di Sabah. Hampir 1.500 pelajar-pelajar saya berjumpa. Ya, sebulan lalu. Saya beritahu dengan anak-anak muda, don't think of my future. Pilihan raya kali ini bukan untuk masa depan saya. Pilihan raya kali ini untuk masa depan anak-anak kita, generasi kita. Pastikan turun, mengundi, ubah kerajaan yang ada. Pasal itu penting kepada kita. Jangan salah langkah. Bukan nafsu saya mau jadi ketua menteri. Apa dong ingat saya gila mau jadi ketua menteri? Masih hidup si Hamzah Zainuddin itu. Masih hidup Datuk Najib, Tan Sri Nur Omar itu. Dorang pelawar saya timbalan Perdana Menteri itu. Wallahi wabillahi watallahi. Live itu kasih sampai sama dorang, bukan saya fitnah ini. Kebenaran dia, apa dong ingat saya gila jadi timbalan Perdana Menteri? Saya mau balik pergi kampung saya di Sabah untuk bantu rakyat Sabah ini. Pasal apa? Kita tidak mau pemimpin-pemimpin dari Sabah. Kau tim saja itu. Runding sana, runding sini. Buat apa rundingan-rundingan ini? Runding kursi. Saya tolong Mahathir 2 kali jadi Perdana Menteri. Saya tolong Anwar Ibrahim dulu di penjara, sekarang keluar penjara. Betul tak? Saya bawa Datuk Najib menjadi Perdana Menteri. Orang tahu atau tidak tahu si Najib ini. Mana orang Bugis kenal ini. Yang membawa Mail, si Najib kata saya yang bawa dia ini. Samsu Alang pemuda saya itu. Mana si Baco? Ada si Baco sini pemuda saya itu. Bawa sini sampai kenal. Oke kareba, madeceng. Keluar Bugisnya itu. Pasal apa? Kita mau satukan rakyat yang ada di negara Malaysia. Tidak berarti saya benci orang Semenanjung. Saya tidak benci ini. Bukan saya benci orang Semenanjung ini. Saya sayang orang Semenanjung. Istri saya orang Kedah itu. 8 cucu saya ini. Nampak sejak muda. 8 sudah cucu ini. Tapi bagi saya bukan untuk masa depan saya. Yang penting pilihan raya ini untuk masa depan orang Sabah, rakyat Sabah ini. Tuhan bagi petunjuk sama umat sebelum bubar Dewan. Rasuah YB mereka keluar video. Lawan rasuah habis-habisan. Dan pasal itu saya akan bangkitkan kelak nanti kita pastikan siasat. Belanja 6 bilion, kemana duitnya? Untuk swasta saja. Kerajaan menyewa bangunan swasta. Saya akan semak semula. Semua bangunan-bangunan kerajaan mesti diisi oleh jabatan-jabatan kerajaan. Jangan ada pembazirannya. We must make sure that. Jangan ada ketirisan dia. Jangan ada penyelewengan yang ada. Pasal itu penting kepada kita. Kali ini every vote count. Setiap undi yang ada perlu kita satukan. Jangan besok nanti ada orang lain hari ini kita terima orang Sabah daripada parti itu, parti ini. Boleh? Jangan pula bila kita terima orang itu takut pasal mungkin dia jadi calon. Jangan. Menyatukan umat penting kepada kita. Every vote di selection count. Jimmy, kita orang lama Jimmy Wong. Ya. Ini Jimmy Wong dahulu DAP. Hari ini orang kuat warisan. Masa dia dalam DAP, dia buat resort di Semporna. Saya MP, bapak saya Ketua Menteri Tun Sekaran. Saya tidak pernah halang oleh kena parti dia DAP waktu itu. Lawan dengan saya naik Presiden UMNO. Pasal dia orang Sabah buat resort di Semporna. Pasal saya mau orang Semporna ada kerja di Semporna. Bukan saya. Pasal dia yang belanja duit dia sendiri. That's clarity in our mind. Clarity in our heart. Hari ini jelas. Saya tidak pernah, Jimmy, kau buat resort di Semporna, kasih saya 10 juta. Tidak ada itu. No.
That is not the way the leader should do. Ya, kita mesti pastikan kita mesti bersih, cekap, amanah. Capable, able, and mesti ada skill dia. Kita mampu. Don't tell me we can't run Sabah better than them. Saya nak maklumkan dengan pimpinan-pimpinan bukan hanya di Sabah, bahkan juga di Semenanjung Malaysia. Don't tell me what we want. We know better what we want in Sabah ini. Kita tahu apa yang kita mau. Hari ini yang kita mau, kerajaan ditadbir oleh Parti Warisan Sabah. Boleh? Jangan tunggu dibubar Dewan sudah pilihan raya. Lepas ini turun. Masuk ke kedai, masuk ke kampung. Pujuk orang. Jangan tidak pujuk. Pastikan mereka mengundi warisan. Jangan pikir pasal calon. Jangan berpercaya pasal calon. Pastikan kita kuatkan iltizam. Fauzia, you stand up, Fauzia. Ini anak Tun Fuad Steven. Fauzia, Steven, tengok bajunya itu. Ya, anak Tun Fuad Steven, kita punya ketua Parti Warisan di Bangkok, di Kudat ini. Ya, penyelaras kita. Sampai anak Tun Fuad Steven sekarang ini sudah pun memberi sokongan kepada Parti Warisan. Saya pergi ke Ningau, besok saya jalan lagi ni, tidak berhenti ni. Pergi Suk. Di Keningau, anak cucu J. Sundang ikut dengan Parti Warisan ini. Anak Tun Mustafa, keluarga Tun Mustafa di Banggi, jangan bimbang sangat. InsyaAllah calon kita akan mendapat kejayaan di Banggi, di Tanjung Kapur. Yang penting kita bulatkan, bukan hanya di pantai timur, di pantai barat, tapi mesti ada clarity dalam main jiwa kita. Tuhan sudah bagi petunjuk kerajaan ini rasuah. Tuhan sudah petunjuk tidak ada air di rumah kamu ini. Tuhan sudah bagi petunjuk tidak ada elektrik padam-padam ini. Tuhan sudah bagi petunjuk ada sekolah masih bapapan itu. Masakan kita tidak insaf masih lagi mau pakai baju GRSBN. Kalau Mahathir boleh kasih mati BN. Kalau si Mahyudin mantan timbalan presiden boleh mau kasih mati BN. Takkan saya naik presiden orang Sabah tidak boleh kasih mati Barisan Nasional. Pasal apa? Kita tidak mau suara mereka. Suara mereka, parti mereka. Pasal bila besok kita putuskan yang dengar keluar Watika daripada Kuala Lumpur. Tapi besok bertanding di Sabah yang keluarkan Watika ialah Presiden Parti Warisan orang Sabah. Jangan pula kita dengar kami juga parti lokal. Nama saja lokal tapi tindakannya tidak lokal. Betul tak? Pasal itu penting kepada kita pastikan jangan pilihan raya ini cukup penting kepada anak-anak Sabah. Saya harap sungguh pilihan raya ini gabungan semua kaum yang ada. We must be united irrespective of race and religion. Sudah sampai ketika dia, saya yakin insyaAllah ya, parti ini bukan parti PTI ini. Timbalan Presiden Sidero, naik Presiden Jun Wong, China, naik Presiden orang Brunei, Lorito Setiosagung, orang Dusun Keningau, Brunei Bendahari, Bajau Si Ajis Ketua Penerangan. Berapa orang saja ni? Pimpinan-pimpinan. Tapi pastikan kali ini, parti ini parti berbagai bangsa. Betul tak? Jangan salah itu. Ya, Ketua Wira, orang Rungus campur Cina. Terence Au, Ketua Wira Sabah. Orang Dusun campur Bajau, Jomo Sama. Kota Bulut, Munira ini. Jadi ini yang
Saya harap sungguh semuanya ini dapat membantu kita. Jangan dengar cerita-cerita, oh besok kita jadi kerajaan, kita lantik Cina jadi timbalan ketua menteri. Buat apa kau tunggu lepas pilihan raya sudah kau ketua menteri? Betul tak? Mau menunggu? Tidak payah tunggu-tunggu. Besok kita jadi kerajaan, kita tahu macam mana perkaumannya dapat kita satukan berbagai kaum. Cina adanya, orang Islamnya, Melayunya ada KDM-nya yang ada. Ya, Sabahan all together, united under one roof. Boleh? Jangan nanti Tun Mustafa sudah bagi tahu dalam videonya. Bila sudah datang mengundi ini, datanglah hantu-hantu itu. Pastikan, jangan salah kali ini. Make sure bulatkan undi kita. Dan pastikan undi Parti Warisan Sabah ini. Boleh? Jangan berpecah-pecah. Ya. Dan saya pastikan dalam gelombang yang ada, come what may. Kita tahu, saya sudah lihat keadaan-keadaan. Kita mempunyai peguam-peguam yang cukup lengkap. Dorang tutup istana, jangan dong main-main dengan saya. Cukup saja kursi, saya tahu apa tindakan saya ambil. Ya. Saya tahu perlembagaan. Saya orang lama ini. Bukan orang baru dalam gelang politik. Tapi kita mau kerjasama dengan semua pihak di peringkat negeri Sabah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, logo yang kita sampaikan pada hari ini, supaya jangan pula dilupa, logonya itu kita akan laungkan, kita akan edarkan, mesti ada kesepaduan dia. Ya, tapi saya tahu kadang-kadang baju pun lain-lain dia punya desain dia. Tapi mesti ada kebulatan dia. Dan logo ini kita lancarkan dalam semua nanti besok, pastikan logo ini dikibarkan bersekali dengan bendera Parti Warisan. Bendera warisan sudah ada saya simpan, 500,000 bendera warisan ini. Saya akan bagi. Pastikan untuk kita edarkan kepada merata tempat yang ada. Tapi bendera tidak mencukupi. Yang penting itu ialah undinya itu. Boleh? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya berharap pilihan raya kali ini cukup membimbangkan saya kerana usaha yang kita lakukan, jangan ada di antara kita dalaman ini berpecah, berbalah. Pasal manusia boleh mati kincing manisnya, boleh mati darah tingginya, boleh mati oleh kena jantungnya. Mananya inside your body can kill you. Dalaman parti very important, kentalkan jiwa dalam apa tindak tanduk kita, apa juga rintangan, apa juga cabaran. Make sure every one of warisan member be united. Boleh? Saya akan tidak lupa yang lama. Tidak juga bagi kelebihan yang baru. Tapi yang baru dengan lama, dia adalah orang Sabah. Rakyat Sabah. Yang penting kita satukan orang Sabah. Boleh? Pilihan raya ini kita nak selamatkan Sabah. Selamatkan daripada ada airnya tidak ada. Selamatkan daripada apa? Elektriknya tidak ada. Kita nakkan supaya anak-anak kita tidak ada kerja. Terpaksa merempat sampai ke Singapura, sampai ke Hong Kong, sampai ke Semenanjung. Dan penting kepada kita, selamatkan. 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 Sekian wabillahi taufiq wal